Dia gigit bibir dia, gigit. Lepas tu sampai darah-darah dia punya bibir. Lepas tu darah dekat bibir dia tu dihisap. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Tech PE Tai Jagat Channel. Okey, nama aku E dan kisah horor benar malam ini bertajuk Mata. Okey, sebelum tu A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ni terjadi dah lama tau. Time aku sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Macam tu lah lebih kurang. Aku tak ingat exact date dia bila, tarikh yang betul-betul sebenar terjadi tu bila. Tapi yang pasti time aku sekolah menengah, sama ada sekolah menengah awal ataupun sekolah rendah akhir. Macam tu lah lebih kurang. Okay, why Mata tajuk dia? Okay, macam ni tau. Time tu malam, kita orang satu family. Time tu tengah cerita Jangan Pandang Belakang Congkak baru keluar tau. Dan kita orang baru dapat beli dia punya DVD. So, kita orang tak tengok kat wayang lah. Kita orang tengok dekat TV dekat rumah. DVD player. Okay. Which is sekarang dah tak ada dah DVD player tu dekat rumah aku. Tapi time tu memang aku ingat masa tu tengok cerita Jangan Pandang Belakang Congkak. Time tu cerita tu baru keluar. Yang ada Lisa Surihani. Dan cerita tu cerita kelakar. Cerita hantu kelakar. Tapi kita orang nak tengok, nak bagi ada feel keseraman dia walaupun dia kelakar. So kita orang satu family tengok malam-malam. Pukul berapa malam lah, pukul 10 ke 11 macam tu. Memang dah lewat lah, dah agak lewat tengok cerita. Time tu aku rasa mungkin besoknya cuti, sebab tu lah kita orang tengok kan. Kalau tak memang tak, adalah sekolah-sekolah yang kena tengok malam-malam. Memang tak dapat tengok. Tapi cuti aku rasa. So kiranya masa tu orang panggil bonding time lah kiranya dengan family kan. Okay, so time tengah tengok cerita tu, aku ingat cerita tu baru berjalan tak sampai setengah jam aku rasa. Macam memang kita orang baru je buka DVD tu, macam baru je tengok. Tiba-tiba kita orang ada ketukan dekat pintu depan, pintu rumah lah kiranya. Maksudnya ada orang datang, ada orang bagi salam dan ada orang ketuk pintu. So kita macam pelik lah sebab jarang tau orang datang malam-malam ni. Dah pukul 11 macam tu kan. Macam kira lewat lah tu untuk datang rumah orang kan. Kalau ikut adab tetamu, memang tak sepatutnya orang datang waktu tu. Tapi time tu ada orang datang. Dan kita orang pun pelik lah, macam siapa datang malam-malam ni kan. So kita pun tengok lah. Bukan tengok kita orang lah, kiranya parents aku lah yang buka pintu. So bila diorang buka pintu, yang datang tu adalah pakcik-makcik aku. Kiranya bapa saudara aku dan juga isteri dia. Aku tak ingat dia bawa anak dia sekali ke tak. Sebab time tu anak dia baru seorang tau. Anak dia dalam baru beberapa bulan macam tu. Masih lagi dokong lah kiranya kan. Baru je lahir time tu. Tak silap aku lah. Sebab dah lama kan. Tiba-tiba macam dia datang ke tau. Macam kita orang pelik lah sebab rumah kita orang dekat je sebenarnya. Boleh jalan kaki sampai dekat rumah aku daripada rumah dia. Tapi kita orang macam tak pernah datang malam-malam ke rumah masing-masing macam ni. So kita orang expect benda tu urgent lah. Dan video cerita movie Jangan Pandang Belakang Congkak tu pun kita orang pause lah sebab ada orang datang kan. Dan sebenarnya kita orang tak tengok pun sampai habis video tu. Maksud aku cerita tu, kita dapat tengok awal-awal tu je sebab ada tetamu datang dan tak sedap lah kalau sambung kan. Dipendekkan cerita, diorang pun masuk. Dan time tu aku tak tahu apa puncanya dan kenapa tiba-tiba isteri dia jadi macam tu. Dia macam mana aku nak explain. Dia macam bukan diri dia. Bukan diri dia macam mana? Macam dia macam gelisah tau. Gelisah tak menentu. Lepas tu dia tak habis meminta maaf dekat mak aku, dekat bapak aku. Sebab time tu aku kecil lagi. Kiranya consider kecil lah kan dengan adik-beradik aku. So taklah dia minta maaf kat kita orang kot. Tapi dia banyak kali minta maaf dekat parents aku. Pasal benda-benda yang rasanya tak payah minta maaf pun kot. Sebab macam dia macam teringat semua kesalahan dia sewaktu dia hidup dekat orang sekeliling dia. So bila kita orang tanya suami dia, iaitu bapa saudara aku, bapa saudara dia pun tak tahu. Dia macam, pakcik aku ni macam
Tak tahu lah, tiba-tiba dia je macam ni, macam tu. Sebelumnya okey je. Lepas tu macam dah suami dia pun tak tahu. Kita orang lagi lah blur kan, macam kenapa ni tiba-tiba macam tu. Lepas tu dia macam minta maaf banyak-banyak. Dia sentiasa minta maaf lah kiranya. Dia datang rumah kita orang tu, suami dia cakap dia datang, dia kalau boleh nak datang setiap rumah adik-beradik nak minta maaf dekat semua benda yang dia buat selama ni. Even salah ke tak salah, dia nak minta maaf dekat semua orang. Kita macam pelik lah. Aku lagi macam consider kecil lah waktu tu kan. Aku macam tak tahu apa-apa lah. Macam apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni kan. Boleh tak aku sambung tengok cerita tu? Itu je aku fikir waktu tu. Sebab macam pelik kan. Lepas tu tapi aku ingat lagi lah diorang datang apa semua. Yang menyeramkan, kiranya bukanlah menyeramkan, yang pelik ni kan, dia macam dia tengah cakap tu, dia tengah minta maaf, dia macam gelisah, macam nak nangis. Macam tu lah. Dia macam sambil dia cakap dengan mak bapak aku, dia pandang pintu tau. Macam tengok tu. Dia nak ambil macam tu kan. Dia cakap macam tu. Lepas tu kita tengok kat pintu, padahal pintu tutup tau. Sebab malam kan, nanti nyamuk masuk lah, apa benda yang masuk, apa yang bukan masuk kan. So lepas dia masuk tu, kita tutup lah pintu. Tapi dia asyik pandang pintu je, which is tak ada apa-apa pun dekat situ yang kita orang nampak. Tapi mata dia nampak something else, nampak benda lain. Yang kita orang tahu dia tak terbuka hijab pun. Dia macam dia orang biasa je macam kita orang. Tapi entah kenapa malam tu dia gelisah dan dia meminta maaf banyak kali. Dan dia tengok pintu. Lepas tu ayat seterusnya akan membuatkan korang meremang. Tak tahu dia cakap apa. Kita namakan dia S Tengok ada malaikat maut nak ambil S. Dia cakap macam tu. Kau rasa aku macam speechless juga macam aku tak tahu nak cakap apa. Sebab ini sharing lah kan. Ini sharing apa yang aku cerita kat korang. Dia banyak kali cakap dia nampak malaikat maut nak ambil nyawa dia. So dia takut tak sempat dan dia minta maaf dekat semua orang sebelum dia mati. Dia cakap macam tu. So kita orang, aku lagilah tak tahu apa-apa kan. Parents aku pun macam blur kan. Macam sebab benda tiba-tiba tak rancang kan. Macam siapa pula yang rancang benda-benda macam ni kan. Lepas tu macam memang pelik lah. Malam tu macam parents aku selotok dengan dia. Dia macam tiba-tiba nak buat semua ibadah malam tu. Faham tak? Dia macam dia nak solat sunat, semua solat sunat yang ada. Dia nak minta maaf, dia nak buat semua kebaikan malam tu juga macam tu. Dia tak nak lepaskan seminit pun peluang dia untuk buat kebaikan. Sebab dia kata malaikat maut nak ambil dia. So dia takut tak sempat dalam masa terdekat ni. So kita orang macam bayang-bayang benda tu berlaku depan mata korang. Aku cerita ni mata aku pandang sotong kat belakang aku ni tau. Aku pula yang seram dia pandang aku lama-lama. Apa benda lah aku ni. Okey, sama tadi. Ganggu betul. Lepas tu kita pun macam tak tahulah nak buat apa sebab benda tiba-tiba kan. So parents aku selotok dengan dia. Lepas tu parents aku suruh dia balik dulu sebab dah malam. Aku ingat lagi sampai waktu tu sampai dalam macam pukul 2 lebih tau. Dia masih tak balik lagi. Dia masih lagi menangis, meminta maaf macam tu kan. Gelisah. Lepas tu dia siap pesan tau. Dia kata nanti tolong jagakan anak dia, tolong tengokkan suami dia macam tu. Kita macam seriau jugalah dengar kan. Macam selama ni dia okey je, tak ada masalah pun. Kita orang ke apa ke macam kenapa tiba-tiba macam ni kan. Macam tak apa lah. So macam kita orang tak nak keruhkan keadaan. So parents aku macam cuba tenangkan dia. Suami dia pun cuba tenangkan dia. Lepas tu parents aku suruh suami dia bawa dia balik lah kiranya. Sebab dah malam kan, tak nak tidur sini. Dia siap mention dia nak tidur sini. Kiranya dia tak nak lepaskan peluang nak buat bayah. Dia nak ajak solat berjemaah apa semua malam tu semua. Segala solat lah dia nak solat kan. Yelah benda dah malam kan. So anak dia lagi, aku tak tahu time. Aku rasa dia tak bawa anak dia yang baby tu. Mungkin dia bagi tinggal dekat siapa-siapa ataupun dia bawa sekali. Aku tak ingat, aku serius tak ingat. Sebab dia ada baby kan. So parents aku suruh dia balik dulu, jaga anak dia semua kat rumah. Dan tak apa suami dia ada macam tu lah. Sebab ada suami dia tak apalah. Kalau dia macam sorang-sorang lagi lah, risau kan. Okay, lepas tu dia pun balik. Dan Alhamdulillah dia balik lah. Walaupun dia gelisah malam tu, tapi dia balik. Lepas dia balik tu, tak lama tu macam kita orang pun macam adik-beradik, parents aku macam cakap lah dekat adik-beradik yang lain kan. Tu dia pun memang datang dekat rumah adik-beradik yang lain. Malam tu juga ada beberapa rumah yang dekat-dekat yang dia jalan kaki dan dia datang minta maaf malam tu juga tau. Sebelum dia datang lagi rumah kita orang. So kita orang semua pelik lah apa sebenarnya berlaku sebab bukan kita orang je yang dia datang rumah kan. Okay, tak lama lepas tu kita orang pun dikabarkan yang
dia masuk hospital tau. Tiba-tiba je sebab orang cakap dia sakit. Dan aku pun sebenarnya tak tahu exactly, tak tahu sebenarnya apa sakit dia tau. Sebab to be honest lah, sebenarnya hospital pun tak tahu dia sakit apa. Diorang dah buat macam-macam eksperimen kat dia. Diorang siap ambil air tulang songsong dia tau, air tulang belakang dia. Kiranya macam diorang tak tahu punca, so diorang buat dia macam kena dijadikan eksperimen lah kan. Sebab tak tahu dia sakit apa. Macam kalau ikut test darah apa semua dia normal, tapi dia sakit. Macam tu, dia macam racau-racau kan. Seram lah sebenarnya. Lepas tu hospital pun tak tahu nak buat apa. Dah macam-macam eksperimen diorang buat dekat dia, tapi dia nampaknya normal, tapi macam tak normal. Dan sebab aku rasa diorang pun takut lah, maybe ada something yang kiranya bukan secara batin, maksudnya bukan secara paranormal. So diorang bawa lah pergi hospital dulu. Tapi bila hospital tak dapat tahu punca, so diorang bawa dia balik semula. Macam kesian lah dekat dia, sebab macam badan ni dah terseksa tau, dah kena cocok sana sini kan, habis darah apa semua, even air tulang som-som pun dia ambil kan. So macam kesian lah. So tahu tak, dekat hospital tu diorang bacakan Yasin tau untuk dia. Macam dia dekat atas katil, dan diorang panggil beberapa ustaz mengelilingi dia punya katil sambil baca Yasin. Nak tahu tak, dia senyum tau. Lepas tu dia ketawakan ustaz-ustaz tu, dan dia betulkan balik bacaan salah seorang ustaz yang salah. Kan kita kan baca Al-Quran kan mestilah ada part yang salah kan. Macam ada tajuk yang tak betul, panjang pendek, 6-4 harakat ke tak tahu kan. Salah kan, mana ada yang perfect kan. So dia dekat hospital tu, dia bacakan balik bacaan yang salah yang ustaz tu baca dekat dorang. Apa? Malu tu. Kalau aku jadi ustaz tu memang malu. So kita orang macam assume lah yang ada something dalam dia. Dan ada ustaz lain cakap dalam badan tu adalah jin Islam. Sebab tu dia boleh baca balik ayat-ayat yang kita orang baca kat dia. Bukan kita orang lah, kiranya ayat-ayat yang diorang baca dekat dia. Lepas tu diorang pun bawa dia balik. Sebab dah tahu puncanya bukanlah hospital boleh selesaikan. So diorang pun bawa balik. Ni apa yang aku dengar lah ya. Kalau salah tolong betulkan. Mana-mana yang tahu cerita ni lah, kiranya boleh komen. Lepas tu bila dah bawa balik tu, kita pun macam melawat lah kan. Rumah aku dekat kan rumah dia. Dan adik-beradik pun datang lah tengok dia. Lepas tu makin lama keadaannya makin teruk tau. Dia memang kurus, memang cantik, memang kurus, Memang cantik lah, kiranya orang ni cantik. Lepas dia sakit tu, masa dia sakit tu, dia jadi kurus tau. Like kurus gila. Mukanya jadi cengkung, memang nampak tulang pipi. Dia macam tak boleh tau. Dia sampai lupa dia ada anak. Even anak dia dah minta susu pun macam dia tak susukan. Macam dia macam dah bukan diri dia sebenar macam tu. Kesian tau. Lepas tu aku ingat balik kan, time tu aku kecil lagi. Aku datang rumah dia. Time tu semua macam, sebab nak tolong pun tak tahu nak tolong apa tau. Ada part dia tarik-tarik rambut dia. Tarik sampai putus. Faham tak? Tarik yang memang tak kisah sakit. Macam tu. Dia hantuk-hantuk kepala dia dekat dinding. Lepas tu dia jilat. Dia nak cakap apa, kesian kan. Dia gigit bibir dia. Gigit. Lepas tu sampai darah-darah dia punya bibir. Lepas tu darah dekat bibir dia tu dihisap. Aku nak buat pun aku seram. Jadi tak payahlah buat kan. Tapi korang boleh bayang kan. Sampai macam tu sekali lah teruknya. Dah ubat macam-macam tapi macam tu juga. Macam kiranya nak diizinkan Allah kan. Memang macam teruk lah keadaan dia. Macam susah nak ubatkan dia macam tu. Lepas tu dia pendekkan cerita. Tak lama tu dia meninggal. Lama jugalah dia terseksa. Jiwa raga aku tak tahulah berapa lama kan. Maybe berapa bulan. Sebab aku tak tahu bila puncanya dia start dan bila puncanya dia berakhir. Tapi dia meninggal lepas tu. Dan malam dia meninggal tu, mak aku mimpi tau. Mak aku mimpi dia datang pakai baju putih. Tapi dekat baju dia tu macam ada darah-darah tau. Baju dia macam dah berdarah. Macam badan dia dah banyak gila luka. Berdarah-darah. Muka dia pun dah lebam-lebam, cengkung macam tu lah. Tapi bersih, muka dia bersih. Dia senyum. Tapi badan dia dah teruk. Dah macam kira dah sangat teruk lah kiranya. Macam jasadnya tu dah tak mampu lagi tahan. Sebab tu lah dia meninggal aku rasa kan. Lepas tu dalam mimpi tu dia cakap dekat mak aku. Dia kata dia dah aman sekarang. Macam tu lah, dia dah boleh pergi sekarang. Dia cakap macam tu. Dia kata so tengok-tengokkan anak dia. So tengokkan suami dia. Tengokkanlah keluarga dia. Kiranya kan macam dia minta maaf daripada
dia minta maaf untuk semua orang, dia minta maaf kepada semua orang dan minta maaf kalau dia menyusahkan semua orang, dan dia cakap terima kasih. Dan macam itulah mimpinya. Dan bila mak aku bangun tu memang dia dah meninggal tau pagi. So mungkin itu kali terakhir roh dia datang dan jumpa. Aku rasa mungkin banyak je mimpi dia juga waktu tu, tapi aku tak dengar daripada POV orang lain. So ini aku cerita daripada POV mak aku lah. So sebab itu apa yang mak aku mimpi kan. So lepas tu kita orang dapat tahu yang ada orang buat dia. Ada juga yang cakap keturunan dia punya, tapi aku tak tahu lah. Aku tak rasa keturunan punya akan buat jadi sampai macam tu tau. Tapi aku tak tahu, aku bukan expert, aku tak tahu. Aku minta maaf kalau aku salah dan tolong betulkan aku. Tapi macam tu lah. Ada orang kata dia kena buat orang lah kiranya. Macam hasad dengki dekat dunia ni tak boleh dibendung kan. Macam susah dengan orang sekeliling kita. Kita tak tahu, mungkin luar, mungkin dekat, kiranya mungkin apa kita nampak dia baik tapi dalam hati kita tak tahu. Dan mungkin kita nampak dia jahat tapi dalam hati kita tak tahu. So tak boleh sangat judge orang sebenarnya. Walaupun aku pun judge orang. Semua orang judge orang, semua mengata belakang, semua orang gosip, semua mengumpat. Tapi benda tu tak baik dan benda tu dosa. Tapi ia lumrah kehidupan, ia fitrah. Sebab kali ni aku cuma nak share lah apa yang terjadi kan. Macam dia kisah sedih lah actually. Sedih dan macam tu lah, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi korang faham kan. Sama-sama lah kita belajar untuk perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Satu je lah aku nak cakap. Even Nabi Muhammad SAW yang maksum tu pun dibaling batu oleh orang. Dan ada orang yang tak suka dia. Even dia baik. So kau buat jahat ke, kau buat baik ke, semua benda orang tak suka. So kita tak payah fokus dekat orang. Kita cuma fokus dekat diri kita sendiri untuk jadi lebih kepada yang Allah suka, bukannya orang suka. Okay, aku tak kata aku baik. Semua orang pun ada ruang untuk perbaiki diri masing-masing. Sebab itulah kita tak boleh judge orang sangat. Judge diri sendiri, which is muhasabah diri sendiri. Itu lebih baik. Okay, so yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu disandarkan kepada aku sendiri. Teka-teki, intai jagat, wujudnya pemanggil cerik.